Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita meneruskan perbincangan kita untuk modul ketiga ini kepada bahagian hadis pula insya-Allah, di mana untuk bahagian hadis ni kita akan melihat hadis yang berkaitan dengan topik yang diberikan tajuknya, iaitu topik menuntut ilmu. Sebagai permulaannya, untuk perkongsian pada kali ini, kita meletakkan 3 matlamat pembelajarannya, iaitu yang pertama, kita harapkan daripada perkongsian ini, kita akan sama-sama dapat mempelajari nilai-nilai kehidupan sebagai penuntut ilmu berdasarkan hadis yang bakal kita kongsikan sebentar nanti. Dan yang keduanya, kita juga berharap agar kita sama-sama dapat mengetahui apakah kelebihan belajar dan mengajarkan ilmu kita kepada orang lain. Dan yang ketiganya, insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat mempraktikkan nilai keilmuan dalam setiap amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Maka marilah sama-sama kita dahulukan dengan kita membaca teks hadis ini, diikuti dengan terjemahan bagi teks hadis tersebut, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Terjemahannya daripada Abi Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan daripada apa yang telah diutuskan oleh Allah dengannya daripada petunjuk, sesungguhnya perumpamaan apa yang telah diutuskan oleh Allah daku dengannya daripada petunjuk dan juga ilmu, seumpama hujan yang lebat yang menimpa sesuatu kawasan bumi. Maka daripada hujan yang menimpa tersebut, ada kawasan yang ditimpanya adalah daripada kawasan yang subur, yang dapat menyerap air serta menumbuhkan rumput-rumput dan juga tanam-tanaman. Dan ada yang subur, sebahagian tanah bumi yang tersebut ada yang subur sehingga dapat menyerap air serta menumbuhkan rumput-rumput. Dan ada sebahagian yang lain yang berupa tanah tandus yang tidak dapat menyerap air. Lalu Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan manfaatnya kepada manusia sehingga mereka dapat meminum daripadanya, memberi minum dan mengembalakan ternakan di tempat tersebut. Ada juga bumi yang lain yang ditimpa hujan tersebut adalah daripada tanah yang keras yang tidak dapat menyerap air maupun menumbuhkan rumput-rumput. Itulah perumpamaan bagi orang yang mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkannya sesuai dengan ajaran yang Allah utuskan kepadaku apabila dia tahu dan mahu mengajarkannya. Dan itulah juga perumpamaan orang yang keras kepala, tidak mahu menerima petunjuk Allah yang kerananya aku diutus. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita nak melihat sedikit berkenaan tentang takhrij hadis ini, selain daripada yang kita bacakan tadi, ianya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ia turut sama diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, begitu juga dengan Ibni Abi Asim di dalam sunannya. Sedikit pengenalan berkenaan tentang perawi hadis yang kita telah sebutkan namanya serba sedikit di awal tadi, iaitulah beliau merupakan sahabat Nabi SAW yang dikenali dengan namanya Abi Musa al-Ash'ari. Nama beliau iaitulah Abdullah bin Qais bin Sulaim, dan kalau yang merujuk kepada kitab, namanya lebih panjang daripada itu sehinggalah bersambung kepada Nabi Nuh alaihi salam,
Inilah kelebihan masyarakat Arab yang kebiasaannya dapat mengingat nenek, datuk dan juga nenek mereka untuk silsilah yang panjang. Begitu juga kalau kita nak melihat sahabat ini sebenarnya didapati daripada nasab yang telah dikongsikan, beliau memiliki pertalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebelah bapanya dan juga daripada sebelah ibunya. Ini adalah merupakan penjelasan ringkas di mana para pelajar ataupun para anak-anak sekalian boleh merujuk kepada buku modul 3 yang telah dibekalkan. Mudah-mudahan ia dapat meringkaskan masa yang diperuntukkan untuk video ini, insya-Allah. Kemudian perjalanan hidup beliau serba sedikit, di mana beliau adalah merupakan antara orang-orang yang awal memeluk Islam. Itulah mereka yang telah memeluk Islam semenjak daripada era Makkiyah lagi, sebelum daripada Nabi SAW berhijrah. Di mana selepas daripada Nabi SAW berhijrah, selepas daripada dia memeluk Islam terlebih dahulu, beliau telah kembali ke kampung halamannya, iaitu di Yaman, dan berjaya untuk mengajak kaumnya, masyarakatnya sekitar 50 orang untuk turut sama memeluk agama Islam yang mulia ini. Setelah Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinah, tergerak dalam diri Abi Musa al-Ash'ari untuk mengajak rakan-rakannya yang ataupun kenalan rapatnya yang telah memeluk Islam sampai lebih kurang 50 orang itu untuk sama-sama dengannya berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah, dan beliau telah pun berlayar daripada bumi Yaman menuju ke arah bumi Madinah. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala, pelayarannya itu berlaku sesuatu yang telah menyimpangkan laluannya menuju ke bumi Habsyah, bumi Ethiopia, yang mana bumi Ethiopia sedia dimaklumi oleh kita adalah bumi antara bumi yang pernah para sahabat Nabi SAW berhijrah ke sana, antaranya Ja'far ibn Abi Talib. Maka singgahlah Abi Musa al-Ash'ari bersama dengan teman-temannya selama 50 orang ke bumi Habsyah terlebih dahulu, dan bertemulah beliau dengan Ja'far bin Abi Talib. Sehinggalah selepas daripada itu, akhirnya dapatlah juga Abi Musa al-Ash'ari berhijrah juga ke Madinah akhirnya, dan beliau telah sempat untuk bersama-sama dengan Nabi SAW dalam era Madaniyah pula. Kalau kita lihat antara yang disebutkan berkenaan tentang Abi Musa al-Ash'ari juga, iaitulah beliau telah digunakan oleh Allah dengan suara yang merdu. Dan beliau juga dikenali sebagai ulama, iaitu orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Kita pun memahami bahawasanya penyertaan beliau dalam agama yang mulia ini daripada seawal usia keislaman, maksudnya daripada era Makkiyah lagi, telah membuka ruang ilmu Islam itu masuk dalam dadanya lebih awal berbanding dengan yang lain, sehingga beliau telah terpilih untuk berada dalam barisan-barisan para ulama daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Disebabkan oleh keilmuan beliau yang tinggi tersebut, beliau telah terpilih untuk menjadi seorang yang sangat mahir dalam bidang kehakiman. Antara itulah beliau telah dipilih sebagai gubernur, terutamanya pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. Khalifah Umar telah melantik beliau sebagai gubernur bagi bumi Basrah, dan pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau telah dilantik sebagai gubernur, ataupun kita kata dalam istilah ini sebagai menteri besar lah, ketua negeri di bumi Kufah pada era ataupun pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu. Beliau telah meninggal dunia pada usia beliau 60 tahun, dan para sejarawan sebenarnya ada berselisih pendapat berkenaan tentang tahun kematian Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, di mana kesimpulan yang boleh dibuat berkenaan tentang tahun kewafatan beliau disebutkan meninggal dunia di antara tahun 42 Hijrah sehinggalah tahun 53 Hijrah. Inilah antara tempoh-tempoh tahun-tahun yang terdapat perselisihan di kalangan sejarawan berkenaan tentang tempoh kewafatan sebenar Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Selain daripada tahun kewafatan beliau, itu ada perselisihan di kalangan sejarawan. Tempat kewafatan beliau juga didapati berlaku perselisihan di kalangan mereka, iaitu sejarawan. Itu ada yang menyatakan beliau telah meninggal dunia di Mekah, dan ada yang mengatakan bahawasanya beliau telah meninggal dunia di bumi Al-Tahawiyah. Apapun, tumpuan kita adalah lebih kepada hadis yang dikongsikan ini. Pada sudut teks yang telah kita melihat terjemahan sebentar tadi, antara yang dapat kita lihat iaitulah Nabi SAW telah mendatangkan perumpamaan dalam hadis ini berkenaan tentang ilmu, penerimaannya dan usaha untuk penyebarannya
oleh manusia semenjak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan manusia adalah seperti mana yang diumpamakan bagi tiga keadaan tanah ini. Itulah yang pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan yang pertama, iaitulah bagi hujan yang turun ke kawasan yang subur tanahnya. Tanah tersebut berupaya untuk menyimpan air dan tanah tersebut juga berupaya untuk menumbuhkan tanaman. Inilah antara ciri-ciri tanah yang subur. Maka hujan yang lebat tadi bila mana menimpa tanah yang sebegini, ianya akan memberikan manfaat yang sangat besar, bukan setakat kepada tanah tersebut tetapi kepada yang lain daripadanya yang turut sama boleh mengambil manfaat daripadanya. Maksudnya manfaat ini diperolehi oleh kedua-dua pihak, tanah dan juga yang lain. Maka itulah juga jenis manusia yang pertama, iaitulah bila mana mereka menerima ilmu tersebut dapat dimanfaatkan buat dirinya dan dalam masa yang sama dia juga boleh memberikan manfaat kepada orang yang lain. Maka itulah jenis perbandingan yang pertama, dan antara yang dapat kita lihat daripada jenis yang pertama ini, bila mana dia boleh menumbuhkan tanaman, maksudnya ia dapat menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Sekiranya manusia tersebut menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain, dia boleh menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, seperti mana tanah yang dituruni hujan, iaitu ilmu, yang kemudiannya menumbuhkan tanaman, ianya menghidupkan tanah yang kering kontang mungkin, tetapi kalau sifatnya subur, dapat sahaja air, dia akan dapat menyebarkan kebaikan tersebut ataupun dapat mencampahkan kebaikan air tersebut, bukan takat untuk manfaat dirinya tetapi juga untuk yang lain daripadanya. Manakala tanah yang kedua pula ialah daripada tanah yang tandus, yang tidak dapat menyerap air, tetapi dalam masa yang sama dia dapat memberikan manfaat kepada manusia daripada takungan yang dibuat, iaitulah orang lain dapat meminum minuman daripadanya disebabkan oleh air tersebut bertakung, walaupun tanah tersebut tidak dapat menyerap air seperti pada jenis tanah yang pertama. Sekiranya tanah tersebut dapat menyerap air, dia akan dapat menumbuhkan tanaman, dia akan dapat mencampahkan kebaikan terlebih banyak untuk dirinya dan juga yang lain. Tetapi bagi setengah jenis tanah tandus yang lain, dia hanya berupaya untuk menakung air tersebut tanpa menyerapnya, tetapi dalam masa yang sama dia turut dapat dimanfaatkan oleh orang yang lain yang dapat menggunakannya bagi tujuan meminum, mengembala ternakan dan juga yang lain-lain daripadanya. Maka itulah ibarat manusia yang datang untuk menuntut ilmu. Dia menghafal ilmu tersebut untuk disampaikan kepada manusia yang lain agar mendapat manfaat daripada ilmunya. Tetapi malang, 1000 kali malang, dia tidak menggunakan ilmu tersebut untuk manfaat dirinya, tidak seperti mana kumpulan yang pertama, dia memanfaatkan ilmu tersebut untuk dirinya terlebih dahulu, kemudian barulah dikongsikan dengan orang lain. Berbeza dengan keadaan yang pertama tadi, keadaan yang kedua, dia hanya menyimpannya, kemudian berkongsi dengan orang lain, sedangkan dirinya tidak memanfaatkan ilmu tersebut. Maka itulah jenis yang kedua. Manakala jenis yang ketiga disebutkan ianya adalah qi'an. Apakah itu qi'an? Kita akan lihat dalam perbincangan selepas daripada ini. Tetapi secara umumnya kita katakan qi'an ini ialah satu tanah yang keras, teramat-amat keras, ibaratnya seperti mana batu, di mana ianya kering lagi tandus, lagi tidak dapat untuk kita kata menakung ataupun menyimpan air langsung, sehingga kan ia tidak dapat menyerap air dan juga menumbuhkan apa tanaman sekalipun di atasnya. Maka tanah seperti ini ianya hanya akan merosakkan tanah di sekelilingnya. Ianya adalah satu perbandingan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dia tidak boleh memberikan manfaat untuk dirinya ketika mana ilmu itu tiba kepadanya, dia tidak dapat menerimanya, apatah lagi untuk dikongsikan demi kebaikan orang lain. Maka inilah jenis tanah yang ketiga. Maka kalau kita lihat dalam jadual yang disediakan bagi modul yang ketiga ini, kita dapat memerhatikan ada 3 jenis tanah yang disebutkan, iaitulah yang pertama disebutkan sebagai tanah naqiyah tayyibah, tanah yang subur, dia dapat menyerap air dan kemudian menumbuhkan tanaman. Yang kedua ajadib, tanah yang tandus yang tak dapat menyerap air tetapi dia dapat menyimpan, mengapung air tersebut. Dan yang ketiga qi'an,
Dan ketiga-tiga jenis tanah ini seperti mana yang telah kita kongsikan tadi adalah merupakan perbandingan bagi diri manusia. Yang pertamanya iaitulah mereka yang dapat menyerap ilmu untuk manfaat diri dia, diikuti dengan dikongsikan dengan orang yang lain. Yang kedua, dia hanya mampu untuk menakung air ataupun dia hanya mampu untuk menyimpan ilmu tersebut dalam diri dia untuk dikongsikan dengan orang lain, sedangkan dirinya langsung tidak menerima manfaat ilmu tersebut untuk tujuan kebaikan dirinya sendiri, hanya untuk dikongsikan dengan orang lain. Manakala yang ketiga, sudahlah tidak mampu untuk memberikan manfaat buat diri, orang lain juga tidak dapat manfaat daripadanya. Itulah yang dibandingkan dengan tanah yang keras yang tidak dapat memberikan manfaat kepada tanah-tanah sekelilingnya sama sekali. Anak-anak yang dikasihi Allah sekalian, maka secara umumnya kita dapat melihat di sini berkenaan tentang ilmu dan juga kelebihannya serta kepentingan untuk kita menyampaikan kepada orang lain sehingga kita dapat mencapai tahap yang paling tinggi dalam sudut ilmu daripada sikap-sikap manusia terhadapnya, dan sikap-sikap manusia terhadapnya. Maka kalau kita lihat mengikut tarifan daripada para ulama, ilmu ialah gambaran yang sebenar mengikut realiti dan juga hendaklah berlaku proses amalan yang disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang ilmu yang kita perolehi, mestilah yang pertama kita dapat amalkan untuk diri kita, kemudian kemudian disampaikan kepada orang lain. Maka dapat difahami di sini bahawasanya ilmu adalah apa yang ada pada alam realiti dan dapat dirasai sama ada daripada segi jasad ataupun rohnya. Tambahan lagi, setiap yang kita dapat itu mestilah berlaku proses amalan. Jika ia tidak diamalkan, pasti ia tidak akan memberikan keputusan yang baik pada akhirnya. Tujuan ilmu ialah yang paling utamanya ialah untuk diri kita dapat amal, dan sesiapa yang dikurniakan kelebihannya oleh Allah, dia dapat menyampaikan pula kepada orang lain. Di mana sesungguhnya ilmu lebih utama daripada segala aspek, bahkan amal. Ilmu itu mendahului amal. Sebelum daripada beramal, kena dapatkan ilmu terlebih dahulu, sebab amal tanpa ilmu bimbang-bimbang menjadi sia-sia. Kenapa? Sebab ilmu tanpa amal, ada kemungkinan besar amal tersebut tidak memenuhi ciri yang dituntut oleh Allah dan juga Rasulnya. Amalan yang kita lakukan seharian tidak akan diterima kecuali dengan ilmu. Of course, kita tahu bahawasanya contohnya salat. Bagaimana kita mampu untuk salat kalau kita tidak mengetahui rukun-rukunnya, syarat sahnya dan sebagainya? Adakah kita hanya menunaikan salat mengikut selera hati kita? Tidak mungkin berlaku sedemikian rupa, sebab perintah daripada Nabi SAW, contohnya kata Nabi SAW, sembahyanglah akan kamu sekalian, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tunaikanlah akan kalian salat tersebut seperti mana kamu melihat aku menunaikan salat. Lalu kita faham daripada hadis tersebut menuntut daripada kita untuk mengetahui tata cara bagaimanakah Nabi SAW menunaikan salat, maka daripada situlah kita akan menunaikan salat seperti mana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka disebabkan oleh itulah kita melihat Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menyatakan, talabul ilmu fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajipan yang mesti dituntut, ditimba oleh setiap orang beriman, orang Islam. Tujuannya supaya apa dia? Supaya kita dapat membina amal daripada ilmu tersebut, mengesahkan amalan kita mengikut syarat-syarat dan juga tuntutan-tuntutan yang diperlukan untuk setiap amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi kewajipan untuk kita menuntut ilmu sama ada secara formal ataupun tidak formal. Anak-anak yang berada di sini insya-Allah telah mengikuti pengajian secara formal, tetapi kita juga tidak boleh menolak bahawasanya di sana ada juga pengajian-pengajian ilmu secara tidak formal, contohnya di masjid-masjid, di surau-surau, di halaqah-halaqah yang terbuka. Itu juga kita boleh menggunakan peluang juga kesempatan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman ini khususnya kita dapati bahawasanya ujian dan juga cabaran, sebaran maklumat dan juga berita menggunakan teknologi canggih, adanya penggunaan media sosial dan juga media baru menjadikan begitu mudah untuk kita menuntut ilmu. Lantaran itulah seperti mana yang dinyatakan tadi, bahawasanya proses untuk menuntut ilmu itu boleh berlaku dalam semua keadaan, sama ada secara rasmi, officialnya ataupun tidak official ataupun tidak rasmi, seperti mana yang disebutkan tadi, adanya sudut ruangan yang membolehkan kita menuntut ilmu dalam dalam berbagai keadaan, sama ada rasmi ataupun tidak rasmi. Dan daripada sinilah
kita juga menyebutkan bahawasanya umat Islam sebenarnya perlu menguasai segala kemudahan arus teknologi ini agar capaian ilmu tersebut sama ada untuk diri kita ataupun tujuan penyebarannya seperti mana yang kita lakukan sekarang. Alhamdulillah kita lakukan menerusi perkongsian video disebabkan oleh keadaan yang berlaku hari ini. Sebelum daripada ini, sesi lekak kita mungkin diadakan secara bentuk perjumpaan fizikal, tetapi hari ini atas apa yang telah kita reda berlaku daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tetap meneruskan usaha perkongsian ilmu ini dapat dilakukan menerusi teknologi dan juga kemudahan-kemudahan yang baru yang digunakan untuk lewat waktu ini. Banyak kelebihan ilmu yang telah dinyatakan dalam hadis-hadis yang lain, termasuk juga dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Antaranya yang biasa kita dengar, iaitu dipermudahkan jalan ke syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan sekalian makhluk di langit dan juga di bumi, termasuklah juga para malaikat juga mendoakan akan orang yang menuntut ilmu ini, orang yang berilmu ini. Mudah-mudahan kita akan memperolehi kelebihan-kelebihan tersebut, insya-Allah. Maka dalam usaha kita untuk menunaikan kewajipan menuntut ilmu ini, maka marilah sama-sama kita melihat serba sedikit pesanan daripada imam kita, Imam Syafi'i, yang kita ketahui adalah merupakan imam yang diiktiraf keilmuannya, yang perlu kita contohi kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada orang lain. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Nasihat Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu ni, dalam kita nak menambah ilmu pengetahuan, sangat penting untuk kita mendalami bagaimanakah cara ulama-ulama silam yang hebat mendalami ilmu supaya kita dapat garis panduan ataupun panduan bagaimanakah tata cara menuntut ilmu yang sebenar. Mungkin hari ini kita rasa kita dah cukup hebat dalam menuntut ilmu, tapi sebenarnya kalau kita lihat daripada usaha dan juga kesungguhan para ulama silam kita dalam mengadaptasi ilmu, dalam mencerap ilmu, dalam menuntut ilmu, sebenarnya kita masih jauh ketinggalan. Maka nasihat-nasihat mereka inilah mudah-mudahan berguna untuk diri kita. Dikongsikan beberapa tips untuk ilmu daripada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Beliau telah membuat perbandingan dan perumpamaan bagi penuntut ilmu syar'i yang tidak berdasarkan hujah yang sebenar. Kata beliau, "Mathalul ladzi yatlubul ilma bila hujjatin kamathali hatibi lailin yahmilu huzmat hatabin wa fihi af'a talghaduhu wa huwa la yadri." Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, mereka yang menuntut ilmu, mencari ilmu tanpa hujah, maksudnya tidak mencari hujah-hujah yang sebenar. Kita tahu ilmu Islam ini ianya disandarkan kepada penghujahan dalil nas daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaedah untuk kita melihat ijma' dan juga qiyas dan sebagainya yang dijadikan sandaran kepada setiap ilmu yang kita timba. Kalaulah kita tidak mencari ilmu sampai ke tahap demikian, ianya ibarat seorang yang mencari kayu bakar pada malam hari. Bila mana dia dapat kayu bakar tersebut, dia memikulnya di atas bahu tanpa dia menyedari bahawasanya dalam serumpun kayu bakar yang sedang dibawanya itu ada ular yang sedia untuk mematuknya pada bila-bila masa. Bila mana kita menuntut ilmu, maksudnya kita mesti benar-benar mengenali ilmu tersebut. Bila mana sebutkan mengenali ilmu, ada penghujahan-penghujahan yang kita sertakan bersama-sama di dalamnya. Bukan sekadar mengetahui bicara ilmu secara umum, tetapi kita akan pergi ke dasarnya, iaitulah kepada hujah-hujah yang didatangkan bersama-sama dengan ilmu tersebut. Itu perbandingan yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Daripada pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tersebut, dapatlah kita ketahui bahawasanya beliau telah menganjurkan para penuntut ilmu ketika menuntut ilmu, mestilah ianya bersandarkan kepada hujah, iaitulah bersumberkan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana seseorang itu mempelajari ilmu Islam ini, dia tidak merujuk kepada sumber yang asli, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan mendapati di akhirnya akan terdapat banyak masalah yang bercampur baur di antara agama Islam yang benar dan juga yang lain-lain daripadanya. Sebab kita tahu bila mana ianya dikaitkan dengan ilmu Islam, ianya pasti ada sandaran daripada kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang sebenarnya memelihara kita daripada terpesong daripada jalan yang benar. Begitu juga dikongsikan di sini ada beberapa adab menuntut ilmu yang telah dikongsikan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih.
Yang pertamanya iaitulah mestilah kita yang hendak menuntut ilmu ini ianya disandarkan kepada keikhlasan yang sebenar kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam peringatan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keperluan untuk ikhlas dalam menuntut ilmu, atau mudah-mudahan untuk sesi liqa ini pun kita sama-sama mengikhlaskan diri kita untuk menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama al-ilma mimma yabtaghi fihi wajha Allah, la yata'allamu illa li'aradin min ad-dunya, lam yajid raihatal jannah," atau kama qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abi Daud dan juga Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu yang dipelajarinya mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya ilmu itu dituntut hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan redha daripada Allah. Tiba-tiba dia mempelajarinya tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapatkan habuan dunia semata-mata, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarannya dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Kalau cium bau syurga pun tak dapat, apatah lagi nak memasukinya. So itulah peringatan yang perlu sama-sama kita ingat daripadanya. Pentingnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan daripada keikhlasan itulah adanya keberkatan anak-anak yang sedang berada di kursi pengajian pada waktu ini. Nasihat saya untuk semua, ikhlaskanlah diri. Daripada ikhlas itulah mudah-mudahan Allah memudahkan laluan perjalanan kalian dalam menuntut ilmu ini, insya-Allah. Yang keduanya, pastikan kita juga dalam menuntut ilmu ini kita tahu ilmu ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu tidak akan sampai melainkan kepada jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang jauh daripada kekotoran maksiat. Maka adab yang kedua, mestilah kita meninggalkan perbuatan maksiat dan juga dosa yang merupakan penghalang kepada ilmu itu sampai kepada jiwa kita. Di mana sebagai penuntut ilmu, kita mestilah menghindarkan diri daripada perbuatan yang boleh menggelapkan hati kita, seperti mana dalam sabda Nabi SAW, bila mana seseorang itu melakukan dosa, akan tertumpuk pada hatinya itu satu tumpuk. Bila mana makin banyak ia akan menutupi jiwa tersebut, dan itulah yang disebutkan sebagai ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun, seperti mana sudah disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Penutup tersebutlah yang kita bimbang ianya terhasil disebabkan oleh dosa manusia. Maka kesimpulannya, menjadi kewajipan kepada penuntut ilmu untuk sentiasa menyucikan hati kita daripada kekotoran dosa yang boleh menghalang ilmu daripada memasukinya. Dan itulah yang dapat dipelajari oleh Imam kita, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, daripada gurunya Waqi' berkenaan tentang isu ini. Bila mana dia mengadu kepada gurunya Waqi', "Wahai Waqi', aku ini telah pun berhadapan dengan masalah untuk nak menghafal ilmu yang aku pelajari, maka bagaimanakah cara untuk mengatasinya?" Lalu disampaikan pesan tersebut oleh gurunya dalam syair yang dikumpulkan segala nasihat-nasihat ini. "Syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani innal 'ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, aku mengadu kepada Waqi'. Dalam tulisan kitab ini ditulis dengan qaf, sebenarnya itu dengan kaf, waw kaf ya ain, itu nama guru kepada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Kata dia, aku mengadu kepada Waqi' tentang kelemahan hafalanku. Dia ada masalah nak menghafal. Hari ini kita tahu bila mana kita belajar ada benda yang perlu kita hafal. Kadang-kadang susah hafal, sebenarnya ada kemungkinan kesusahan itu disebabkan oleh dosa yang kita buat. Maka perbanyakkan istighfar dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Imam Syafi'i mengadu susahnya dia menghafal, maka Waqi' pun mengajarkan kepada Imam Syafi'i, memberikan nasihat kepadanya agar dia meninggalkan sekalian maksiat kepada Allah. Kerana kata Waqi' bahawasanya ilmu Allah itulah merupakan cahaya, dan ketahuilah bahawasanya cahaya Allah itu tidak akan masuk dalam hati yang melakukan maksiat kepadanya. Maka sebagai penuntut ilmu, wajib untuk kita selarikan usaha kita menuntut ilmu dengan menjauhi maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripadanya. Yang ketiga, hendaklah kita usahakan, kita mulakan usaha untuk menuntut ilmu ini sejak daripada usia kecil. Sekarang ni rata-ratanya telah pun berusia remaja, tak apa, tapi kita tahu bahawasanya jangan kita persiakan usia remaja ini, kita persiakan usia muda ini dengan perkara yang sia-sia. Sebaliknya, isilah dengan keilmuan yang akan memberikan manfaat kepada kita satu masa nanti, biidhnillahi ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, sesiapa yang kehilangan waktu belajar pada waktu mudanya, maka takbirkan dia 4 kali, anggap sahaja dia sudah mati. Maksudnya apa dia? Kalau seseorang itu mensia-siakan usia muda dia dengan
tidak mahu lagi menuntut ilmu, maka sebenarnya dia sedang mempersiapkan diri dia untuk mati, kerana kematian itu sebenarnya lebih baik untuk dia daripada dia mensia-siakan waktu usia mudanya untuk menuntut ilmu tersebut. Sedangkan waktu usia muda itulah waktu yang paling cocok untuk dia menuntut ilmu, walaupun sebenarnya proses menuntut ilmu ini daripada usia muda sehinggalah kepada kita meninggal dunia. Yang keempat, antara adab menuntut ilmu juga iaitulah usahakanlah untuk mencatat setiap ilmu yang dipelajari. Ilmu ini, kata pepatahnya, adalah al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Yang dikatakan ilmu itu ialah ibarat binatang buruan, dan menulis itulah merupakan tali pengikatnya. Kalau kita tak ikat kuat-kuat ilmu kita dengan kita tulis, maka ilmu tersebut akan hilang. Kecuali pada hari ini mungkin kita boleh katakan tulisan itu dalam bentuk rakaman. Kalau kita terlupa mungkin boleh ulang balik, itu kelebihan yang kita ada pada hari ini. Tetapi keadaan kita merekod ilmu ini dalam bentuk begini, mudah-mudahan ia sama seperti mana kita menulisnya. Suatu benda yang kita boleh ulang. Tujuan bagi tulisan itu ialah supaya kita boleh buat ulang kaji. Kalau kita tak buat ulang kaji, kita pasti akan lupa dengan ilmu yang telah kita pelajari. Yang kelimanya, perlu juga dalam diri kita ni kena ada kesabaran dalam kita nak menuntut ilmu. Kita faham proses belajar ini adalah sebenarnya proses pendidikan. Pendidikan ini ia bukan berlaku ajar hari ini esok boleh terus dapat. Tetapi proses pendidikan ialah sesuatu yang berterusan. Semalam kita belajar, kesannya mungkin berlangsung 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang, wallahu a'lam, melainkan sesiapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama proses kita dididik dengan ilmu tersebut, hendaklah kita bersabar dengan bimbingan guru kita. Kadang-kala waktu ketika dulu kita ada birotan, didenda dan sebagainya, percayalah bahawasanya itu adalah sebahagian daripada proses pendidikan yang mudah-mudahan dapat mendidik kita ke arah menjadi insan salih yang sebenar, insya-Allah. Benda sikit-sikit lah, bukan sampai mencederakan. Kalau mencederakan itu lain ceritanya. Tapi sabarnya kita dengan guru adalah merupakan antara adab dalam kita menuntut ilmu. Yang keenamnya, para penuntut ilmu mesti bijak menguruskan waktu. Kalau tidak menguruskan waktu, waktu kita akan terbang sia-sia sahaja. Kata Imam Syafi'i, takkan ada seorang pun yang akan mencapai keseluruhan ilmu, takkan ada. Meskipun dia terus berusaha 1000 tahun lamanya, sesungguhnya ilmu itu bagaikan lautan yang sangat dalam. Sebab itu, ambillah semua yang terbaik daripada ilmu yang ada. Disebabkan oleh ilmu itu banyak, sedangkan masa itu terbatas, maka uruskanlah waktu dengan bijak. Yang ketujuhnya, daripada pesan-pesan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, iaitulah nikmatilah ilmu yang dipelajari. Antara jalan untuk menikmati ilmu yang dipelajari iaitu mulang kajinya. Antara jalan untuk menikmati ilmu yang dipelajari iaitu mengamalkan akalnya. Oleh kerana itulah kita melihat Imam Syafi'i rahmatullahi alaih menyebutkan, malam-malamku untuk mempelajari ilmu terasa lebih indah daripada bersentuhan dengan wanita cantik dan aroma minyak wangi. Mata penaku yang tertuang pada lembaran-lembaran kertasku lebih nikmat daripada bercinta dan juga bercumbu. Menepuk debu-debu yang menempel di lembaran-lembaran kertasku lebih indah suaranya daripada tepukan rebana gadis cerita. Apa yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata syair ini oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih menggambarkan bahawasanya Imam Syafi'i telah pun menikmati ilmu yang dipelajarinya. Bagaimana dengan kita semua? Adakah kita telah pun menikmati rasa sebenar ilmu dengan apa yang telah kita usahakan daripada ilmu seperti mana yang telah dikongsikan serba sedikit tentang jalannya? Kita mengulang kaji akannya, kita mengamalkan ilmu tersebut. Antara jalan untuk kita menikmati juga kita berkongsi dengan orang lain kebaikan ilmu kita. InsyaAllah kita pasti akan merasai nikmatnya bi'idnillahi ta'ala. Yang ke-8 antara adab menuntut ilmu juga iaitulah hendaklah kita berkawan dengan orang yang berilmu lagi saleh. Mudah-mudahan daripada ilmu yang ada pada diri mereka, kita akan dapat manfaat daripadanya seperti mana tanah yang disebutkan tadi. Ia bukan cakap gitu orang yang tanah yang baik, tetapi dapat dikongsikan kebaikannya itu dengan orang lain dengan menumbuhkan tanam-tanaman. Macam itulah juga kalau kita nak menuntut ilmu yang baik, hendaklah kita berkawan dengan orang yang saleh, yang baik, yang mengamalkan ilmu mereka, dan mereka juga dapat mengajarkan kita ilmu tersebut hasil daripada kealiman diri dia terhadap ilmu tersebut. Beruntung mereka yang ada kawan-kawan yang alim lagi saleh. Yang ke-9, ilmu ini hendaklah dituntut dengan jalan mengembara, sebab pengembaraan ini bukan takat memberikan kita ilmu secara rasmi, pengembaraan juga mengajar kita dalam bentuk pembelajaran kehidupan yang kita dapat belajar daripadanya. Kata Imam Syafi'i, mengembaralah
engkau akan mendapat sahabat-sahabat pengganti sahabat-sahabat yang ditinggalkan. Bekerja keraslah kerana kelezatan hidup adalah dalam bekerja keras. Ini antara ungkapan-ungkapan dia. Oleh sebab itulah kalau kita ada kesempatan untuk mengembara lebih jauh daripada bumi Malaysia untuk menuntut ilmu, silakan. Tetapi mudah-mudahan daripada perjalanan yang awal, daripada kampung halaman yang datang daripada Kelantan, datang daripada Johor untuk datang ke tengah bumi Malaysia ini, iaitu bumi Yusim Nilai ini, mudah-mudahan itu juga dikira sebagai sebahagian daripada pengembaraan hidup. Tetapi kalau kita dapat melebarkan lagi pengembaraan kita untuk tujuan menuntut ilmu, mudah-mudahan ia lebih diberkati hidupnya, insya-Allah. Yang ke-10, sentiasa menghargai pendapat orang lain, sebab kita tahu sempitnya ilmu kita, sikitnya ilmu kita, ilmu Allah itu luas. Ada perkara yang kita tahu orang lain tak tahu, dan ada perkara yang kita tak tahu orang lain tahu. Maka di situlah perlunya ada sikap untuk menghargai pendapat-pendapat orang lain yang mungkin lebih mengetahui daripada kita. Dan yang ke-11, yang terakhirnya untuk perkongsian pada kali ini, iaitulah cubalah untuk wujudkan dalam diri kita sikap ataupun rasa tidak puas dengan ilmu. Jangan kita kata nanti kita dah habis peringkat BA, bachelor, dapat sajadah muda, kita kata dah cukuplah ilmu. Sebenarnya ilmu ini tak pernah habis, tak pernah cukup untuk mereka yang mengetahui apakah nilai sebenar ilmu. Teruslah berusaha untuk mendapatkan ilmu, lanjutkan pelajaran kita pada peringkat master, pada peringkat sarjana, kedoktoran dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan Allah mengurniakan kita ilmu, dan bukan sekadar untuk satu status, maksudnya untuk sijil dan sebagainya, tetapi ia lebih untuk meningkatkan rasa kehambaan kita kepada Allah. Dengan ilmu tersebut kita lebih mengenali Tuhan kita dan menunaikan tanggungjawab sebagai seorang hamba. Antara yang dikongsikan juga dalam tajuk ini iaitulah berkenaan tentang mengamalkan apa yang telah dipelajari. Of course, ilmu yang tidak diamalkan dalam perbandingan yang diberikan iaitu ibarat pokok yang tidak berbuah. Siapa yang nak pokok tidak berbuah? Kita nak pokok yang kita tanam yang berbuah lah, maksudnya ianya menghasilkan buah. Tapi kalau kata ilmu itu tidak menghasilkan amal, ia ibarat pokok yang tidak berbuah, rugi ataupun sia-sia. Ianya sepatutnya dimanfaatkan dengan jalan diamalkan. Mudah-mudahan daripada situlah diri mendapat kebaikan dan kemudian disampaikan pula kepada orang lain, insya-Allah ianya lebih bermanfaat. Juga dikongsikan daripada hadis ini juga bagaimanakah kepentingan untuk menyampaikan ilmu dan kemudian menyampaikannya. Kita tahu dalam firman Allah dalam ayat kedua surah As-Saff, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapakah kamu menyatakan sesuatu perkara yang tidak kamu amalkan? Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memperkatakan sesuatu tetapi mereka tidak beramal dengan apa yang mereka katakan. Inilah kita kena ambil ingat bahawasanya sampaikanlah ilmu tersebut dan kemudian usahakanlah untuk kita mengamalkannya supaya kita tidak mengundang murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah pula bila mana kita nak menyampaikan ilmu tersebut? Adakah kita boleh menyampaikannya dengan tujuan untuk memperolehi dunia? Jawapannya iaitulah sesiapa yang mengajarkan ilmu tujuannya untuk mendapatkan dunia, sebenarnya dia sedang menempa kehancuran untuk diri dia. Apapun ilmu yang kita kongsikan, yang kita sampaikan, matlamatnya mestilah kerana Allah semata-mata, tidak boleh yang lain daripadanya. Kerana apapun yang kita buat di atas muka bumi ini mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada apa yang telah diingatkan ini, mudah-mudahan kita dapat pengajaran, dapat kebaikan daripadanya, dan kita menyahut akan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita berusaha untuk menyampaikan walaupun satu ayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan ini sebenarnya perlu dipahami, bukan sekadar kita kata kita menyampaikan sesuatu daripada Nabi. Kita kena pastikan memang benar-benar bahawasanya apa yang kita sampaikan itu bersumberkan daripada Nabi, iaitu dengan jalan kita menuntut ilmu. Daripada ilmu itulah kita ketahui apa yang kita bakal sampaikan ini insya-Allah memang benar-benar daripada Nabi. Dikala itulah mudah-mudahan kita telah menunaikan kewajipan seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Penutupnya, daripada hadis yang panjang ini dengan perbandingan yang didatangkan ini, anak-anak sekalian, hadis ini sebenarnya boleh dijadikan sebagai motivasi dan sebagai benteng kesedaran untuk terus kita mencari ilmu, di mana kita tahu daripada ilmu inilah ianya akan membuka peluang-peluang ataupun ruang-ruang kebaikan yang banyak untuk diri kita.
Ini juga dapat dijadikan sebagai sumber untuk kita menambahkan amal jariah kita selepas daripada kematian, iaitu salah satu daripada 3 perkara yang akan tetap dilangsungkan sekalipun kita telah pun meninggalkan dunia ini, iaitu ilmu yang dapat dimanfaatkan daripadanya. Tetapi bagaimana kita dapatkan manfaat daripada ilmu walaupun selepas daripada kematian kita, sedangkan kita langsung tidak ada ilmu yang kita dapat sampaikan, iaitu kita tak pernah memulakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Daripada ilmu yang tiada, bagaimanakah kita hendak berkongsi dengan orang lain? Faqdu syai' la yu'ti, orang yang tidak ada sesuatu, mana mungkin dia dapat memberikan sesuatu. Maka itulah daripada hadis ini dapat memberikan kita motivasi untuk terus menuntut ilmu, kemudian dapat beramal dengannya, menyampaikan kepada orang lain, dan setelah itu kita hendaklah sentiasa berfikir untuk menjadikan diri kita sebagai insan yang sentiasa memberikan manfaat kepada orang lain daripada ilmu yang kita perolehi. Pada zaman era yang meluas ini, ataupun kita kata zaman globalisasi ini, kita kena usahakan supaya kita tetap menggunakan kesempatan-kesempatan, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk menimba ilmu ini. Tidak kita ketepikan sebarang jalan-jalan untuk kita mendapatkan ilmu, meskipun dalam masa yang sama mestilah kita berhati-hati dalam menyaring sekalian ilmu yang wujud di media-media masa ini ataupun media-media baru ini, supaya kita tidak memilih yang salah daripada ilmu tersebut. Apapun, kita katakan bahawasanya hadis ini mudah-mudahan menjadi penanda aras untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah daripada ilmu yang kita timba, dan kemudian daripada ilmu itulah kita dapat beramal untuk meningkatkan keimanan kita, dan kemudian menyampaikan kepada orang lain untuk meramaikan lagi golongan yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Bi'idhnillahi ta'ala, mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini dapat dimanfaatkan oleh mereka yang mengikuti modul yang ketiga, khusus untuk perbincangan berkenaan tentang hadis kali ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.